Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam program EB Belajar. Hari ini kita bincang tajuk acid base bagi soalan esei bahagian B yang mengandungi markah 20. Contoh soalan esei. Jadual 4 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian bagi dua set eksperimen untuk mengkaji sifat suatu alkali menggunakan kertas litmus merah. Jadi pepejal natrium hidroksida kering, kertas litmus merah kering. Tiada perubahan warna bagi kertas litmus, manakala kertas litmus merah lembap, kertas litmus merah lembap bertukar biru. Okay, kat sini kita tengok perbezaan dia adalah kertas litmus kering dan lembap. So kering maksudnya tiada air. Okay, tiada air. Bila tiada air maksudnya tiada ion OH yang bebas bergerak. Okay, lembap pula maksudnya ada air. Bila ada air, ada ion hidroksida yang bebas bergerak. Jadi ia boleh menunjukkan sifat alkali. Sifat alkali. Okey. So berdasarkan jadual 4, terangkan perbezaan dalam pemerhatian bagi kedua-dua set eksperimen. Markah dia 4. Jadi basically set yang pertama kita boleh terangkan dalam keadaan kering, dalam keadaan kering, ion hidroksida tidak bebas bergerak, tidak bebas bergerak. Tersusun dalam keadaan yang tetap. Dalam keadaan tetap. Maka natrium hidroksida kering tidak menunjukkan sifat alkali. Okey, dua markah Okey, ini penerangan yang pertama. Untuk set 2 kita terangkan, kertas litmus merah lembap. Kertas litmus merah lembap. Terdapat air. Maka natrium hidroksida akan mengayon menghasilkan ion hidroksida yang bebas bergerak. Maka ia dapat menunjukkan sifat alkali. Okey, tulisan tak cantik sebab saya baru belajar. Tengok dulu. Okey, untuk soalan yang seterusnya, rajah 6 menunjukkan nilai pH bagi dua alkali. Yang ni 0.1 mol larutan natrium hidroksida. Dia punya pH dia 13, manakala yang ini adalah 0.1 mol larutan amonia dan nilai pH dia 11. Terangkan mengapa nilai pH bagi kedua-dua asid berbeza. Markah dia 4. Untuk jawab soalan ni kita kena buat perbandingan. Cukup 2 perbandingan baru dapat markah. Jadi kita tengok, kita asingkan natrium hidroksida. Saya buat simbol saja. NaOH. pH dia adalah 13. Manakala NH3 amonia, pH dia adalah 11. Kita pecahkan kat sini. NaOH adalah alkali kuat. Amonia alkali lemah. Kena ada 2 poin ni baru dapat 1 markah. Poin kedua, natrium hidroksida mengayon lengkap di dalam air. Mengayon lengkap di dalam air. Lawannya, amonia mengayon separa.
Okey, so markah kat sini. Dan dia mesti 2 lawan dia. Okey, baru dapat markah kedua. Kemudian menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Okey, lawan dia kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey, ini baru dapat markah ketiga. Seterusnya kita akan buat kesimpulan dia. Kesimpulannya, semakin tinggi kepekatan ion OH. Ion hidroksida semakin tinggi nilai pH. Okey. Soalan seterusnya, anda dikehendaki menyediakan satu larutan piawai bagi larutan natrium hidroksida dengan kepekatan 0.02 mol menggunakan kelalang volumetrik 250 cm padu dan larutan natrium hidroksida daripada bikar A dalam rajah 6. Namakan kaedah yang digunakan dan tentukan isi padu larutan natrium hidroksida yang diperlukan. Okey, untuk jawab soalan ini, yang pertama kita tengok bikar 6 tadi. Okey, kalau imbas kembali, okay, ini adalah larutan 0.1 m natrium hidroksida. Okey, pH dia, okey, ada gambar macam ni. pH dia adalah 13. So, yang pertama, markah dia 3. Namakan kaedah satu markah. Okey, kemudian jalan kerja dia 2 markah dan isi padu dia 3 markah lah. Okay, so kaedah dia untuk jawab soalan 1, kaedah dia adalah pencairan. Okey, soalan dia isi padu larutan natrium hidroksida yang diperlukan. Jadi dia nak isi padu ni berapa banyak untuk dimasukkan ke dalam kelalang volumetri 250 cm padu. Okey, jadi 200 cm padu. Okey, jadi kita kat sini M0.02 ini kita anggap sebagai M2 lah. Okey, M yang asal adalah yang ini. Ini adalah M1. So, kita nak tanya berapa banyak V yang diperlukan. V sama dengan berapa banyak. Okey, so kita nak transfer dalam kelalang volumetrik tu dengan V2 adalah 250 dan M2 dia adalah 0.02 M. Okey, M tu ringkasan untuk mol desimeter padu ringkasan untuk unit kepekatan lah. Jadi formula dia M1V1 sama dengan M2V2. So M1 kat sini, okey, ni M1 dia 0.1. Okey, darab dengan V1. So, V1 yang kita tak tahu. V1 sama dengan M2. M2, ini kepekatan kita nak. Darab dengan V. V dia, ni jumlah. Sepadu dia adalah 250 lah. 250. So, awak akan dapat kat sini V sama dengan, V1 sama dengan 50 cm padu. Okey. Faham? So, markah 3. Yang kedua, ramalkan nilai pH bagi larutan natrium hidroksida. Okey, dalam kelalang volumetrik. Terangkan jawapan anda. Okey, so yang asal tadi pH dia adalah 13. pH yang asal adalah 13. Jadinya, nak jawab soalan ni 3 markah. So, kita terangkan pH lah. pH kurang daripada 13. Kenapa kurang daripada 13? Sebab kita dah buat pencairan. Bila pencairan bermaksud kepekatan ion hidroksida berkurang. Okay. Bila kepekatan ion hidroksida berkurang, so semakin rendah
Semakin rendah kepekatan ion OH, semakin rendah nilai pH. Okey. Okey, soalan seterusnya. 25 cm padu asid sulfurik diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 20 cm padu natrium hidroksida yang disediakan dalam 7C. Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku dan tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas. Hitung kepekatan asid sulfurik yang digunakan. Okay, kita tengok markah dia. Okey, markah dia 6. Nyatakan jenis tindak balas. Okey, 1 markah. Persamaan kimia dia 2 markah. Okey, persamaan kimia 2 markah. Salah sikit. Okey, persamaan kimia dia 2 markah. Asid sulfurik ni 1 markah lah. Okey, so yang pertama untuk jawab soalan ni kita tulis persamaan kimia adalah asid sulfurik H2SO4 tambah dengan natrium hidroksida akan menghasilkan Na2SO4 tambah dengan H2O. Kemudian kita seimbangkan yang ada 2 dan yang ini 2. Okey. So, ini adalah tindak balas peneutralan. Nama dia tindak balas peneutralan. Peneutralan. Okay. Jadi, kita keluarkan semua maklumat yang ada. 25 asid sulfurik ini adalah kita anggap A sebagai asid dan B sebagai alkali. Ini adalah VA. Kemudian 25 natrium hidroksida ini VB. VB untuk base lah. Okey. So, natrium hidroksida tadi, kepekatan tadi adalah 0.02 M. Yang kita kira tadi kan? Bukan kita kira, yang diberi. So, MB tadi, MB tadi adalah 0.02 M. Okey, jadi soalan ni hitung kepekatan asid sulfurik. So, dia nak MA tu sama dengan berapa. Okey, untuk maklumat macam ni, kita tulis semua maklumat ni supaya nampak. Okey, VA sama dengan 25 cm padu. Kemudian MA, ini kita tak tahu. Okey, kemudian yang ini adalah VB sama dengan 25 cm padu. Dan juga MB adalah 0.02 mol desimeter padu. Saya buat M besar simbol. Okey, kemudian awak tengok nisbah Okey, kita tengok. Okey, depan ni nisbah dia. Ni tak ada apa-apa, maksudnya 1 lah. Yang ni nisbah dia adalah 2. So 1 dengan 2. So kita gunakan formula MAVA per dengan MBVB, nisbah dia adalah 1/2. So kita masukkan semua nilai ni, awak akan dapat. Kita cari MA kan? Ini matematik. So, MA bersamaan dengan 1/2 darab dengan, okey ni bawa ke atas. MBVB per dengan, okey V tu bawa ke bawah. Jadi, VA. Sama dengan 1/2 darab dengan, okey, MB 0.02. 2 darab 25 bahagi dengan VB sama dengan 25. So, dapatlah kepekatan dia adalah 0.001. 0.01. Unit mesti tulis Kalau tak tulis unit ni, nanti takut tak dapat markah. Problem sikit. Mol DM negatif 3. Mol DM negatif 3. Okey. Unit. Sekejap saya buat try kat sini pula. Mol DM negatif. Sekian daripada saya. Kalau rasa video ini bermanfaat, boleh share
dan komen. Bye, semoga berjaya dalam SPM.